Selamat datang ke Mursyid Muda sempena Ramadan ini, dan ketika ini kita bicarakan tentang geng plastik hitam. Bagi mereka yang mencari kesempurnaan Ramadan, apakah nasihat bagi mereka dan bagaimanakah kita mendidik mereka supaya lebih ramai orang menemui kesempurnaan itu dalam bulan ibadah bulan tarbiyah ini. Semuanya bersama kami di Darah Muda. Bersama dengan kami di Darah Muda ketika ini, Da'i Ustaz Zaid Fuad Mukhtar untuk bicarakan tentang puasa plastik hitam. Kerana puasa plastik hitam ni orang kata kadang-kadang jadi jenaka, kadang-kadang orang anggap bahawa perkara tu main-main. Tapi tahun ini sehingga kan orang duk lawak-lawak plastik hitam, sekali ada tempat, memang tempat orang makan waktu pagi ni diserbu oleh Jabatan Agama Islam dan kantor di situ. Tapi bila sebut perkara inilah, dia bukan sahaja soal jenaka, tapi juga satu perkara yang serius. Bukan sahaja bagi mereka yang tidak menghormati bulan Ramadan, tapi saya nak mulakan di awal ni Ustaz, ialah bagi mereka yang mencari kesempurnaan dalam bulan Ramadan. Tapi bagi mereka cakap pada diri mereka, kami ni pendosa, kami ni solat pun tidak, apatah lagi nak puasa. Untuk golongan ini dulu Ustaz, sebelum kita masuk pada isu bagaimana sepatutnya mereka menyikapi diri mereka. Adakah wajar mereka sebut macam tu, walaupun kami pendosa, kami tak perlu puasa begitu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Irfan dan juga para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita punya perbincangan pada petang ini ataupun pada waktu dan ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kefahaman, insya-Allah. Baik, senang penonton sekalian, pertamanya kalau kita sebut tentang puasa plastik hitam ni, ataupun sekarang dah ada nama baru Irfan. Nama baru? Puasa yak ye. Yang faham-faham tak faham sudahlah kan. Jadi yang puasa yak ye ni ataupun ataupun kawan-kawan kita yang buat plastik hitam ni dan kawan-kawan kita lah, sebenarnya budaya ni saya kira dia belum lagi sepenuhnya wujud dalam masyarakat kita. Alhamdulillah. Cuma tangkapan-tangkapan yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam, kerajaan-kerajaan negeri, pastinya tangkapan ni masalah. Dan kalau kita tengok statistik, majoriti di kalangan umur 30 hingga ke 40 tahun. Dalam arti kata lain, adik-adik, kanak-kanak di sekolah, termasuk orang nak kata awal belia dia, kalau kata sampai umur 29 dan sebagainya, kurang sebenarnya. Bermaksud institusi pendidikan kita ada kejayaan dalam mendidik dan pembudayaan puasa, satu. Yang keduanya, yang ada masalah di peringkat pertengahan masyarakat kita daripada kalangan umur 30 sampai ke 40 tahun ni. Mungkin pertama sebab dia bekerja. Dan alang-alang dia bawa makanan, apa salahnya mencubit katanya. Dan mungkin alang-alang pula orang tak nampak dia, maka dia ambil lah begitu. Dan dia kata, saya ni berdosa Ustaz, saya memang jenis tak semayang. Dan kalau saya tak semayang, buat apa saya puasa? Tak ada maksudnya. Bukan macam tu. Kalau kita tengok dalam hadis Jibrailiyah, dia sebutkan kepada kita tentang tuntunan dan tuntutan yang patut kita buat, punya 5 dalam rukun Islam itu kan. Kalau bahagian puasa itu adalah tanggungjawab kita, solat pun tanggungjawab kita. Kalaulah mungkin tak lengkap satu daripada 5, maksudnya dia tak solat. Okey, dia tak solat, it's okay. Tapi kalau kata dia tak puasa, dah jadi 2 daripada 5 kewajipan yang patut dia lakukan, tapi dia tinggalkan. Kalau begitu, ada orang yang berusaha. Tahun ini mereka berusaha untuk puasa. Dah lalang duduk di rumah, kerja pun tak berapa banyak, bekerja dari rumah. Tapi daripada 29 atau 30 hari itu, mereka tinggal 2-3 hari dalam usaha mengejar kesempurnaan. Adakah itu satu tindakan yang baik ataupun sepatutnya no, tak boleh, jangan, kena cukup juga puasa? Dia sebenarnya macam ni, bila kata hijrah ke arah kebaikan, contoh Ustaz, saya nak bertaubat, dia tak boleh bertaubat dalam keadaan besok saya taubat, saya hanya buat 2/5 daripada waktu semayang. Kita ikhtiar dengan azam untuk jadi tamam, beramal sepenuh-penuh kasih dan perhatian kita kepada agama ni. Wa imma, kecuali kalau dia ada masalah. Contoh, dah ada gastrik. Saya tak boleh lah Ustaz, saya ada gastrik. Bang, sebenarnya gas tu sikit je, trik yang banyak. Dia supaya dia jadi gastrik kan. Dan bila trik dia terlalu banyak, dia akan sebut, saya tak boleh nak terlalu banyak Ustaz, banyak kali saya tinggalkan puasa. Bukan. Kalau kita kata saya nak mula berhijrah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letak 2 tapak-tapak kaki kita ni, 2 langkah kita ni betul-betul saya nak hijrah, saya nak ubah diri saya, dan suatu masa nanti saya betul-betul nak puasa penuh. Sebab apa? Sebab pertama nak jadi qudwah hasanah untuk anak-anak muda yang lihat
melihat perbuatan ini. Dan saya kira waktu ini pun orang dah mula tak kisah halal dan haram. Kita beruntung yang Malaysia di antara negeri ataupun negara yang disebut sebagai hub halal. Selain daripada kejayaan kita dalam hub perbankan Islam, cuma bila disebut sebagai hub halal ni, bulan-bulan Ramadan ni kadang-kadang orang Islam khususnya kadang-kadang dia tak kisah. Dia mungkin akan pergi ke kedai yang bukan Islam, tapi dia kata saya ambil menu-menu yang halal saja. Dia bukan masalah menu yang halal dan sebagainya. Periuk belanganya, adakah telah pun disamak, sudunya, pinggannya, itu kalau daripada sudut fiqh. Daripada sudut tasawufnya, adakah barakah sesuatu makanan itu yang disiapkan oleh satu orang yang mungkin mandi janabah dia belum sempurna. Dan arti kata lain, kita bukan saja nak halal, kita juga nak barakah lah. Ya, dia sebut tentang mencari halal dan thayyiban itu, satu trend di kalangan masyarakat kita, mereka hilang rasa apresiasi atau penghargaan kepada praktis Islam yang syumul, kerana mereka menganggap bahawa kita kena ada sikap terbuka dengan rakan-rakan non-Muslim. Jadi bila kawan-kawan non-Muslim di pejabat ajak makan, takkanlah kita nak tolak. Jadi kalau boleh buka tanpa maghrib ni, so buka di maghrib tapi bukan di kedai yang bukan Islam. So keterbukaan itu satu perkara yang tricky sih Ustaz. Macam mana kita nak mendekati isu tersebut? Isu ni dia boleh jadi bola tanggung kepada kita kalau kita tak dapat berhujah dengan dua hujah lah. Pastinya dengan naqli daripada perbahasan dan juga akliyah kita. Pertamanya, tambah lagi kalau kita hidup, kita terbuka. Saya nak bagi tahu agama Islam ni memang agama yang terbuka. Betul, tapi bukan agama yang liberal. Agama Islam ni dia agama yang menyatukan semua jenis segenap bahasa dan budaya. Walaupun negeri ni ada 3/1 akta perlembagaan negara kan. Tetapi tetap semua agama boleh mengamalkan agama masing-masing. Praktisnya terpulang kan. Dan kerana keterbukaan itu maksud determinasi yang kita nak bagi tahu Islam adalah terbuka dengan ada syariat yang menjaga dia. Dalam Quran sebut lakum dinukum waliyadin. Kamu ni nanti mungkinlah masing-masing ada agama, kamu masing-masing, kamu buatlah tugas kamu masing-masing dan dalam perihal masing-masing. Dan kalau katalah saya nak meraihkan kawan-kawan saya yang mungkin dia tidak berpuasa, kita kena faham bahawa syariahnya berbeza. Ada di kalangan sahabat kita ni yang dia puasa dengan dia tak makan haiwan yang berdarah. Dan adakah kita pula sanggup untuk lakukan perkara tersebut pada hari perayaan mereka? Ataupun kita hanya menggunakan alasan itu untuk memuaskan nafsu kita sahaja? Ada dua ya. Sama ada kita sedang bersuara tentang hak asasi manusia ataupun kita sedang bersuara tentang hak hawa nafsu kita. Jadi hak hawa nafsu dengan hak asasi manusia itu berbeza. Dan itu yang mesti tapi itu bincangan yang lain memang dalam. Tapi pokoknya kan, Islam itu mudah, tapi jangan ambil mudah. Betul. Tapi bila sebut jangan ambil mudah, ini kebimbangan di kalangan pendidik, keluarga pendidik khususnya. Mereka tak nak generasi yang mereka didik ini khususnya di sekolah membesar menjadi golongan plastik hitam, mereka yang meninggalkan solat dan puasa dan sebagainya. Tapi bila sebut tentang perkara itu, bangkit isu di Twitter baru-baru ni soal nak spot check haid pelajar perempuan. Jadi dia tak nak ambil mudah satu hal, tapi sampai ke satu tahap dia seolah-olah menjauhkan pelajar atau generasi muda daripada agama disebabkan tindakan-tindakan yang mereka tak selesa. Kan? Termasuk juga puasa. Kononnya nak check puasa sampai orang rasa renyah lah ampun ni baik tak payah puasa seorang lepas ni. Sekarang ni sekolah mungkin ikut, tapi lepas belajar tu mereka lari daripada agama. Bagaimana kita pastikan supaya mereka tetap dalam jalan Islam? Kita antara dua, satu musyaddidin, satu golongan yang terlalu syadid sangat sampai nak kena check and so on. Saya kira bila nak kata cara semakan, kita kan letak ada izin terhadap pihak berkuasa agama. Kalau contoh pihak berkuasa agama pun diberi had, sebagai contoh ni dosa sendiri-sendiri. Jadi buat apa kita ada pihak penguatkuasa agama? Dan buat apa pula kita ada mahkamah syariah untuk tidak menjatuhkan hukuman? Sebab tujuan pihak berkuasa agama ni tangkap orang supaya mahkamah berfungsi. Kalau pihak berkuasa agama tak diberi ruang, jadi dia sama macam mungkinlah sebahagian daripada penjawat ataupun kalau kita nak bezakan secara mantik dia kan, kesalahan di sisi Islam adalah dia tidak berpuasa, dia menggunakan makanan. Kesalahan daripada sudut undang-undang sivil mungkin dia mengambil dadah dan bahkan katalah dia ambil ketum ataupun narkoba dan sebagainya. Itu dia pakai sendiri.
Tapi kenapa yang menjadi tukang menjatuhkan hukuman dia adalah mahkamah, bermaksud pihak berkuasa? Padahal kalau itu dosa dia sendirilah, dia nak pakai sendiri, sebab implikasi dia akan besar bagi menjaga perlembagaan kita. Kalau kita nak kata rukun negara kita lah. Dan kalau kita sebut kepercayaan kepada Tuhan pula, penguatkuasa agama ni tugas dia adalah untuk pastikan mereka ni masih tetap percaya kepada Tuhan. Pastinya yang Islam ni tetap ikut perintahnya lah. Dan bila kita sebut tentang perintah berpuasa ni, dia iman dan wahtisaban. Maksudnya keimanan kita yang betul. Sebab orang tak tahu kita puasa ataupun tidak kan. Cuma keimanan kita yang betul dan kesungguhan kita untuk melakukan perkara tersebut. Ada tak pendekatan yang lebih halus tapi berkesan? Sebab kita tak naklah pendekatan yang halus tapi lah sekali tak jadi apa pun. Sebab orang ambil ringan. Tapi kita nak pendekatan yang efisien. Mungkin Ustaz dalam pengalaman bersama dengan masyarakat, apa bentuk pendekatan yang boleh diterima secara baik? Kalau yang, sebab kita tak nak yang kekerasan dan kita tak juga terlalu halus. Betul. Kalau halus kita sebut golongan yang terlalu tasamuh. Tak puasa tak apa, kita makan sama-sama, contoh begitu. Dan saya kira sebenarnya kalau kita nak cakap jalan macam mana kita nak ambil kepada sahabat-sahabat kita yang tak berpuasa ni, contoh jalan yang mula kita nak tengok kepada zaman Jabatan Agama Islam Kerajaan Negeri Johor. Dia dah mula sebut di media, dia buat sebaran media bahawa dia dah tak akan ambil dah orang yang tak puasa ni menggunakan ven jenazah. Katanya aib. Okey. Semua isu ataupun keputusan mesti ada pro dengan kontra dia. Tapi maksud erti kata lain, dia cuba nak ambil jalan yang tasamuh lah, tak terlalu berat. Cuma saya kira Allahumma shalli ala Muhammad, antara jalan yang kita boleh buat supaya tidak terlalu longgar, sehingga dah bertahun dah kedai tu jual makanan, tak orang kata tak kantoi-kantoi lah, bahasa orang muda yang darah muda kan, mursyid muda, tak kantoi-kantoi lah. Dan kita pula tak nak terlalu keras sehingga datangkan polemik terhadap persepsi orang terhadap Islam. Cuba apa yang saya rasa jalan tengah adalah yang pertama, kempen-kempen mesti terus digerakkan oleh gerakan pemerintah secara konsensus. Maksud kata kita nak sebut puasa yang syumul, yang diingatkan secara berterusan. Dalam arti kata lain, persiapan awal, maksudnya dendangan untuk jadi Muslim yang taat itu dah mula sejak Rajab dengan Syakban lagi. Sebab di kebetulan dengan hadis riwayat Tabrani dan juga Ahmad, kalau doa Rajab, Syakban, Ramadan yang kita doakan tu dah di bawah awal 2 bulan sebelum itu, saya kira antara satu teknik kempen baru yang kita boleh buat adalah meletakkan semangat kerohanian itu bermula pada Rajab, Syakban dan barulah masuk Ramadan. Kalau Syawal boleh bermula 1 Ramadan, kenapa 1 Ramadan tak boleh bermula di 1 Rajab ya Ustaz? Tapi kita akan lebih lanjut selepas ini, sebab kita nak masuk pula kepada bagaimana kita nak bercakap langsung kepada penonton kita, mereka yang mencari kesempurnaan, mereka nak hidupkan Ramadan dalam keadaan terbatas ini. Tapi apa pun kita berehat seketika, kembali selepas ini semuanya bersama dengan Mursyid Muda Ustaz Dr. Da'i Fuad. Kembali bersama kami di Mursyid Muda. Jadi awal tadi kita sembangkan tentang isu-isu berkaitan dengan puasa dengan plastik hitam. Dan pastinya penekanan kita ialah bagi mereka yang mencari kesempurnaan dalam bulan Ramadan ini. Jadi dalam segmen yang kedua ini, kita nak minta supaya Da'i Fuad kongsikan kepada penonton apa yang boleh dilakukan untuk kita sama-sama mengimarahkan ataupun ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan walaupun dalam keadaan yang terbatas, walaupun mungkin kita bukanlah orang yang sempurna seperti mana sahabat pada wali dan para ulama kan, tapi mengejar kesempurnaan itu. So Da'i Ustaz, soalan saya nak tanya adalah, walaupun plastik hitam jugalah, tapi kalaupun tinggal puasa, solat tu tak nak tinggal. So kalau di rumah itu, sekarang tak payah ke masjid, kalau boleh pun mungkin dalam kapasiti yang terbatas, apa yang mereka boleh buat di rumah supaya Ramadan itu boleh dinikmati oleh seisi keluarga? Dia sebenarnya kalau kita jawab daripada kitab Marhaban Ya Ramadan karangan Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Idrus, sebutkan kepada tiga amalan khusus yang terletak dalam bulan Ramadan. Yang awal adalah as-siyamu bitaqwa, iaitu berpuasa dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak beritahu bahawa ketakwaan itulah yang akan buatkan kita rasa ni terlihat nak buat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita boleh tutup aib kita di hadapan seluruh manusia. Kita boleh tutup jika kita nak. Tetapi kalau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada satu pun hadangan yang hijab yang boleh membataskan pengetahuan Allah Ta'ala terhadap kita. Dan Sayyid Muhammad Amin Al-Idrus dalam kitabnya menyambung lagi, amalan yang kedua adalah dengan tilawatul Quran. Bacalah tilawat Al-Quran.
Kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqan nabi fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Sesungguhnya Jibril itu bertemu dengan Nabi Muhammad setiap malam dalam bulan Ramadan ini untuk bertadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran bukan bermaksud orang iqra', orang baca muqaddam, bukan tadarus, tidak. Tadarus ini daripada kalimah darasa. Kalau dia masuk kelas baru belajar huruf hijaiyah pun, alif, ba, ta, sa pun, itu tetap tadarus untuk dia. Dan dia dapat pahala sunat muakkadah untuk dia. Dan sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, jangan ditinggalkan, itu saja. Dan yang ketiga adalah dengan sabar banyak-banyak. Sabar pula disebut dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, terpecah pada 3 irfan. Pertamanya sabar dalam buat taat kepada Allah. Sabarlah, kita bukan macam negeri-negeri yang berdekatan dengan kutub utara yang puasanya itu lebih berjam berbanding kita. Kita 13 jam dalam di garisan khatulistiwa kita ni. Dan Allah SWT Muhammad sabar dalam buat taat kepada Allah. Yang kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Nak bantu tinggalkan maksiat adalah tinggalkan kawan-kawan yang masih lagi untuk lawan perintah Allah. Tinggalkan persekitaran kita ataupun circle kita ni yang memang dia ni geng yang tak puasa. Dia macam ni, bila kita ada jemaah yang tak puasa ni, jemaah macam ni dia akan, satu ada tukang sorak dia. Mari kita, kedai mana yang buka, dia akan dapat. Apatah lagi sekarang ni ada aplikasi Grab pelbagai kan, yang bawa makanan tanpa dapat diketahuan orang kan. Jadi lebih mudah aktiviti-aktiviti itu dibangunkan. Dan yang ketiga, sabarlah dalam berikhtiar apa sahaja. Contoh ikhtiar yang boleh buat, bangun sahur, makan dengan makan yang cukup, minum dengan minum yang cukup. Bila kita dah dapat minum yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup, insya-Allah kita akan lebih kuat nak berpuasa dan jangan bosan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya biasa sebut tentang sabar itu, sabar dengan kawan-kawan itu lebih mudah. Tapi kalau nak sabar dengan ahli keluarga dalam rumah sendiri yang mungkin ketua keluarga je, mungkin ahli keluarga yang lain yang mungkin mengambil mudah tentang kewajipan berpuasa ini. So bagaimana mereka nak berhadapan dengan situasi itu? Yang bangun pagi lepas sahur, lepas subuh tu tidur kejap, bangun tengok-tengok atas meja terhidang nasi lemak. Dia isu keluarga yang tak taat ni memang wujud. Kalau kita merujuk kepada jabatan-jabatan agama, unit nikah, cerai dan rujuk, memang ada yang nak cerai sebab suami dia yang suruh dia masak. Yang pukul 12 dia suruh masak gulai lemak cili padi. Yang lagi teruk dia suruh masak ikan siakap 18 rasa. Banyak sangat nak rasa. cari mana lah rasa tu. Yang paling penting rasa bersalah tu ada kan. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Cumanya para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama asas adalah tiada ketaatan dalam kemaksiatan. Maksudnya tiada taat dalam maksiat. Kalau suami dia minta juga, maka akan berlaku. Contohnya kalau dia minta juga, jangan buat. Okey, bagaimana pula Ustaz kalau dia mengancam saya sehingga melukakan saya dan sebagainya? Maka di situ ada penguatkuasa agama yang boleh untuk bantu kita selesaikan. Beza ya kalau dia tengah uzur ataupun tengah sakit, yang tolong buat bubur dan sebagainya, ya. Tapi kalau dia ada satu budaya yang sangat keras, budaya yang sangat kotor, maka tidak ada lagi ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi terlepas pada kita. Dan jika berlakulah sesuatu perkara, rujuklah mahkamah. Ingat ya, jika berlaku apa-apa kesakitan kepada perempuan, Allahumma salli ala Muhammad, sebahagian negeri sebut bawa RM1, sebahagian negeri sebut bawa RM10, maka boleh di situ mahkamah untuk ambil beberapa tindakan kepada pasangannya tadi yang telah mengkasari pasangannya itu tadi. Menarik bila soal sebut tentang mahkamah itu, sebab kita latar belakang undang-undang. Betul, sebab pada penonton kalau ada berhadapan dengan masalah isu keluarga, boleh pergi ke majlis agama ataupun mahkamah syariah, minta nasihat apakah tindakan yang boleh dibuat kalau tak tahu apa nak buat. Dan perkara itu dia tak ada kos pun. Dia pergi just minta nasihat sahaja. Tapi soalan saya seterusnya Ustaz sebut tentang kemudahan online tadi tu. Nak tanya jugalah. So ada TikTok baru-baru ni kan, dia buat lawak lah. Datang rider bawa makanan, apek keluar. Bukan apek Melayu tapi pakai macam apek sebab dia malu nak mengaku dia makan waktu bulan puasa ni. Tapi bila sebut tentang kemudahan online ni tu, dia ramai juga di kalangan, bukanlah ramai, mungkin ada di kalangan rakyat Malaysia ni yang menyalahgunakan kemudahan tersebut. So saya nak minta supaya Ustaz sebagai influencer, sebagai pengaruh, bagi tahu kepada penonton kita, penggunaan aplikasi itu sewajarnya jangan sampai menyebabkan kita lari daripada syariat. Sepatutnya ia mengukuhkan syariat kita.
Perkara pertamanya adalah saya nak beri jaminan kepada kawan-kawan kita yang memang tugas dia pembawa motosikal, pembawa makanan dan sebagainya melalui pelbagai aplikasi ni. Kalau ada satu orang yang buat macam tu, Ustaz, saya ambil kerja begitu. Tapi tiba-tiba ada kawan yang buat macam ni, Ustaz, ada pelanggan yang buat begini, minta order, suruh saya hantar makan, dan saya tahu setiap kali saya dapat ni, saya tahu rumah ni lelaki je semua. Kenapa dia tak berpuasa? Perkara pertama adalah man radha bil ma'siyati fal ma'siyah. Barang siapa yang redha dengan maksiat, maka dia juga berlaku maksiat. Itu satu. Soalnya saudara tengah bekerja, itu tugasan saudara. Maka bila saudara hantar Allahumma salli ala Muhammad, cukup satu saja. Kalau memang di sana ada kemaksiatan, saudara tidak perlu redha, tetapi masih meneruskan tugasan. Kerana itu adalah bahagian tanggungjawab dia. Cuma Allahumma salli ala Muhammad. Sementara itu ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah Ta'ala ni tak pandang pakaian kamu, tubuh badan kamu, walaupun kamu tukarkan watak ataupun persepsi orang, oh dia ni mungkin bukan Islam, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Ta'ala ni pandang hati kita, pandang sanubari kita. Kalau dah selama-lamanya kita amalkan budaya tidak berpuasa macam ni, dia tak puasa, tapi bila bercakap macam hebat, macam cukup besar, tapi bab puasa dia lemah. Saya sebenarnya bila ada isu yang sangat tersebar luas pada hari ini, apabila ada dua pengawal peribadi yang berlaku sikit ataupun perkara yang sangat menggurus hati orang ramai, saya kira sebenarnya orang tu hebat. Kenapa dia hebat, Irfan? Perkara pertama adalah orang yang kita tak nampak muka dia soleh, orang yang kita tak nampak muka dia yang akan pertahankan amalan agama dia, tapi dia tegar untuk pertahankan amalan agama dia, sehingga saya pasti sumber kewangan dia juga akan tergugat. Sebab itu saya sebut, saya hormat mereka. Dan apa yang soal kepentingan itu kita serahkan kepada pihak berkuasa. Tapi yang saya nak beritahu, kalaulah pegawai peribadi boleh larat mempertahankan puasa, ini takkanlah muka-muka jambu. Pengawal peribadi kepada perniagaan yang tak sah pun boleh tahan puasa. Apatah lagi kita. Ni muka-muka jambu kan, muka-muka Korea. Tunjuk sini, tunjuk sini. Contoh tak ada kena-mengena yang hidup ataupun mati, cuma muka-muka Korea contoh, tak berpuasa. Allahu Akbar. Orang utara sebut cerai. Tapi Irfan puasa lah. Kami puasa sehari buka sama-sama, insya-Allah. Ustaz nak check ke? Jangan. Ustaz, yang terakhir mungkin sekali nak minta Ustaz supaya sempurnakan ayat ini. Baik. Seronoknya berpuasa kerana kita mendapat tarbiyah menjiwai kepayahan orang-orang yang miskin, dan kita ada rasa untuk mudah meneruskan hawa nafsu ini diuruskan dengan baik. Sebab satu perkara antara saya dengan Irfan di studio ni, ada satu makhluk Allah ni, dia ada dengan kita juga. Dia dah masuk neraka yang paling panas, dia dah juga masuk neraka yang paling sejuk, tapi dia masih tak insaf lagi. Nama dia adalah nafsu. Dah masuk sakar, dah masuk jahannam, dah masuk wil. Akhirnya tak bertaubat. Apa yang Allah buat dekat dia? Allah tak bagi makan, Allah tak bagi minum dekat dia. Akhirnya baru dia kenal siapa dirinya Tuhan. Oleh kerana itu, puasa ni nak didik nafsu kita. Ingat, kita puasa bersungguh-sungguh dan jangan pernah berputus asa. Jadi begitulah perkongsian bersama dengan Ustaz Daim Fuad Mohtar berkenaan dengan pelbagai isu sebenarnya. Kita masuk sedikit sebanyak. Tapi saya menarik sebab pendekatan Ustaz bila menjawab persoalan yang diutarakan itu langsung kepada isu-isunya. Jadi lepas ni kalau melihat mursyid muda ni, kalau boleh tengok secara ulangan je bagi kawan yang nak buka puasa macam nak terbuka ni, bukalah mursyid muda, tengok Daim Fuad sekali lagi, insya-Allah terhindar daripada terbuka puasa itu. Sekali lagi terima kasih Daim, Ustaz bersama kita di mursyid muda, dan kita mengharapkan supaya apa yang pesan di Ustaz itu memberikan manfaat kepada anda dan kepada semua yang umat Islam yang ada di Malaysia dan seluruh dunia. Bagi mereka yang ketika ini meneruskan ibadah puasa, walaupun tak sempurna, kejarlah kesempurnaan itu sebaik-baiknya supaya kita selamat, bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat. Dan terakhir pastinya pesanan kepada seluruh penonton kita, daftar vaksin dan daftar nanti dah dapat tarikh untuk appointment, pergi untuk dapatkan dos vaksin tersebut dan patuhi SOP. Dan pastinya kita nak pastikan bahawa raya nanti kita boleh raya dengan cara yang terbaik. Pasti semua orang kena disiplin dan pergi bazar ikut SOP juga, jangan sampai bazar tu tutup, payah orang nak cek makan nanti. Dan sekian daripada saya, Imam Faruqi. Jumpa lagi Darah Muda.